Hai, kita berjumpa lagi di platform sejarah bersama Cikgu Zustira. Okay, cikgu harap kamu dah tengok untuk tajuk bab 8 iaitu 8.1 dan 8.2 sebab yang video yang ni kali ini adalah kita akan sambung 8.3. Okay, jom kita tengok. Okay, untuk bab 8 macam biasa kita masih lagi berada dalam tajuk pilihan raya yang diadakan lah di Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pun dia termasuk juga sikit. Okey, hari ni kita akan bersambung iaitu 8.3. Tengok bintang yang cikgu buat ni iaitu 8.3 kita akan masuk penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Majlis Perundangan Persekutuan telah dibina ada dua tahun yang berbeza iaitu Majlis Perundangan Persekutuan 1948, Majlis Perundangan Persekutuan 1955. So ada dua MPP berlainan tahun yang kita akan belajar untuk subtopik yang ketiga ni kali ini ya. Dan yang ketiga kita akan belajar kesan penubuhan MPP. So dia tak banyak pun untuk subtopik 8.3 ni. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada MPP 1948. Okey, bila tengok tahun, ni orang kata untuk dalam sejarah kita belajar kata 4 ni, okey, tahun yang penting yang kita kena ingat tahun 1948, 1957. Tu tahun-tahun yang kita kena ingat sebab dia orang kata tahun ni dia banyak berlaku perubahan. Macam dalam pendidikan ke, semua ikut tahun. Okey, kita tengok yang pertama 1948 MPP telah ditubuhkan iaitu sebanyak 77 ahli. Okey, 77 ahli telah ditubuhkan. Okey, jom kita pergi ke slide sebab cikgu dah buat graf, dia sama je. Okey, kita tengok 77 ahli, terdapat 77 ahli dalam MPP 1948. Okey, dalam 77 ahli ni dia pecah kepada banyak golongan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu 52 orang ahli tidak rasmi dalam kalangan masyarakat tertentu akan dipilih menjadi ahli sebanyak 52 orang. Okey, untuk selepas 52, okey, 3 orang lagi ex officio iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. Okey, dan 9 orang residen mewakili 9 buah negeri-negeri Melayu. Residen lah maksudnya British. Bila sebut residen maksudnya wakil daripada British, residen. Sebab ni kita bila sebut 1948 maksudnya kita tak merdeka lagi, zaman penjajahan British. Okey, 2 orang ahli wakil negeri-negeri Selat, Melaka, Pulau Pinang lah, dan 11 orang ahli dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. So total dia adalah 77 ahli dalam MPP 1948. Kamu kena ingat jumlah dia 77 ahli 1948. Okey, seterusnya kita pergi terbang ke MPP 1955. Kita tengok apa perubahan dia, perbezaan dia. Okey, tadi MPP 1948. Okey, untuk 1955 terdapat 100 orang ahli. Okey, nampak perbezaan dia? Yang pertama, tadi 77 orang. Yang sekarang 1955, 100 orang ahli. Yang pertama, 52 orang ahli dipilih melalui pilihan raya. Yang tadi kita dah belajar subtopik 8.1, 8.2. Pilihan raya telah diwujudkan. So 52 orang wakil rakyat. Bila sebut pilihan raya maksudnya wakil rakyat lah sebab rakyat yang pilih kan. Okay, 52 orang daripada MPP ni adalah melalui pilihan raya. Okay, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan berkepentingan seperti usahawan, pelombongan, perindustrian,
pertanian, maksudnya golongan-golongan yang orang kata hebat dalam bidang-bidang tertentu. Yang penting. Orang-orang penting. Bila kita sebut orang penting ni kita fahamlah. Dia penting dalam suatu perkara. Okay, dan 11 orang ahli iaitu menteri besar mewakili negeri-negeri dan 2 orang wakil negeri-negeri selat. Bila sebut 2 orang wakil negeri-negeri selat, jangan masukkan Singapura sebab Singapura apa-apa dalam pentadbiran pun memang dia dah dikecualikan. So negeri-negeri selat, Melaka, Pulau Pinang. Total adalah 100 orang ahli dalam Majlis Perundangan Persekutuan MPP 1955. Kamu ingat kita dah belajar 8.2 hari tu, Tengku Abdul Rahman and the gang sampai pergi London untuk minta wakil berapa jumlah yang boleh masuk dalam MPP. Ingat kan? So yang inilah untuk yang 955 ni. Sebelum kita nak ke arah kemerdekaan ni. So 1955 100 orang ahli. Ingat perubahan dan perbezaan dengan 1948 tadi. Seterusnya kesan. Okey, kita akan pergi kepada kesan daripada penubuhan MPP. Okay, yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri. Kalau sekarang kita sebut Perdana Menteri lah. Okay, peranan dia adalah mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Zaman 1948, British yang orang kata mengetuai. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Tu zaman penjajahan. So kita dah nak ke arah merdeka, dah ada pilihan raya, lepas tu wujudnya MPP. So Tengku Abdul Rahman mengambil alih untuk menjadi Ketua Menteri. Ingat yang tu. Kamu akan dapat markah 2 tau. 1, Tengku Abdul Rahman jawatan dia apa? Iaitu Ketua Menteri. Apa peranan dia? Mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Okay, yang kedua, pesan yang kedua, Pesuruhjaya Tinggi British masih pegang tapuk kepimpinan peringkat atasan untuk tentukan hala tuju negara. Sebab tahun ini kita belum merdeka lagi sebab 1955. Ingat tu, kita merdeka 1957. Okay, kuasa pegawai British berangsur-angsur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Maksudnya dia go through kepada sikit-sikit. Masih ada pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Okay, dan sistem ahli dimansuhkan. Yang cikgu cakap, sistem ahli ni kamu ingat. Sistem ahli keyword dia adalah melatih. Macam zaman praktikal tu. Tu telah dimansuhkan. Dan keanggotaan MPP dipimpin oleh rakyat tempatan dan ahlinya dipilih oleh rakyat iaitu pilihan raya. Okay, ini adalah kesan daripada penubuhan MPP. Hasil daripada pilihan raya, 52 orang wakil rakyat akan masuk dalam MPP ni untuk orang kata ambil alih tugas dalam pentadbiran. Okay, faham? Cikgu harap kamu faham. Untuk 8.3 dia simple je. Dia hanya keluarkan subtopik tajuk tentang MPP. Kita dah belajar daripada 8.2 tadi hari tu, iaitu tentang pilihan raya, lepas tu untuk MPP. So apa itu MPP? Itulah kita belajar 8.3 ni. Majlis Perundangan Persekutuan untuk orang kata mengambil alih tapuk pentadbiran daripada British kembali kepada penduduk tempatan. Okey, penduduk tempatan ni siapa? Iaitu wakil rakyat. Rakyat yang memilih melalui pilihan raya. Faham? Itu untuk 8.3. Kamu ingat 2 perkara. 1948 zaman penjajahan British. 1955 untuk penduduk tempatan nak ke arah merdeka. Okay? So, tamat untuk 8.3. Jangan lupa like dan subscribe YouTube cikgu. Nanti kita akan bersambung kepada 8.4. Subtopik yang terakhir. Bye. Assalamualaikum.